Dia ada masa dia tau. 2 pagi batuk tu akan start, tak berhenti-berhenti sampai benda tak sepatutnya lah. Ada rambut, ada paku macam tu. Tengah takut-takut tu macam Kamal cuba pandang tempat lain. Tiba-tiba makcik tu panggil Kamal. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게. Hi and Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So kat belakang dah tak ada bebe sebab anak buah Kamal semua dah kawat. So hari ni kita nak cerita pasal santau. Ada tak antara korang yang pernah alami santau-santau ni? So hari ni Kamal akan cerita santau yang terkena dekat ayah Kamal sendiri. Tapi sebelum tu Kamal nak ucapkan terima kasih banyak-banyak siapa yang dah subscribe Kamal sampai 1000 subscriber. So Kamal harap korang teruskan support Kamal supaya Kamal boleh bersemangat lagi untuk buat video banyak-banyak untuk korang. Okay? Kita nak tukar mood seram sikit. Okay, cerita dia begini. Dulu ayah Kamal tak sedar pun yang dia kena santau. Dan benda ni makan tahun tau. So awal-awal tu simptom-simptom yang ayah Kamal rasa ni, dia demam. Dia start daripada demam dulu. Demam, lepas tu batuk yang tak berhenti-henti. Dan batuk demam dan benda ni setiap hari sampai setahun. Selepas 1 tahun tu, keadaan dia semakin teruk. Ayah jadi cengkung gila, macam tak makan setahun tau. Cengkung gila. Bayangkan seluar ayah yang daripada saiz 32 jadi 26. Dan waktu tu umur ayah 24 tahun. Selain daripada muka ayah cengkung, muka ayah nampak kusam juga tau. Kusam, lepas tu mata bengkak sebab tak cukup tidur. Tapi yang jadi misterinya, batuk ni dia ada macam, dia taklah setiap kali batuk, tak berhenti-berhenti setiap hari. Dia ada masa dia tau. 2 pagi batuk tu akan start, tak berhenti-berhenti sampai 6 pagi, sampai subuh. Seolah-olah macam benda tu nak menyiksa tau. Nak menyiksa supaya kita tak tidur. Tu mata jadi bengkak. And then sepanjang ayah sakit tu, ayah tak boleh juga makan benda-benda masam macam limau, benda-benda yang masam lah. Sebab benda tu akan buatkan ayah punya batuk tu lagi teruk. Tu lagi kadang-kadang ayah rasa macam dada ayah bergema tau. Macam contoh kita tengah duduk, lepas tu kita rasa macam ada something yang nak keluar daripada kita. Dia macam naik, macam nak berkeliaran. Dan ayah makin rasa tak selesa. Tapi ayah bukan tak pergi klinik tau. Ayah pergi klinik, tapi setiap kali pergi klinik, doktor akan cakap benda yang sama. Oh, ni batuk biasa ni. So doktor akan bagi ubat yang sama. Lepas tu ayah akan makan. Dan bila lepas makan, batuk tu masih ada. Tapi ayah tak sedar langsung, memang tak terfikir langsung apa-apa berkaitan dengan santau benda ni. Memang rasa macam benda ni sakit. Tapi waktu tu boleh dikira kat usia muda lah, 24 tahun. Takkan dah sakit kronik kan. Satu hari ni, tiba-tiba ayah rasa macam dah teruk sangat. Nak pergi klinik yang specialist lah. Klinik yang memang dekat kampung tu. Klinik tu memang klinik yang ada doktor pakar. So doktor tu memang menjamin dia akan bagi ubat yang terbaik. Lepas tu waktu dia check, okay, dia bagi ubat. Dia kata ubat ni antara yang paling berkesan untuk batuk. So ayah makan. Tapi lepas ayah makan, batuk tu jadi double tau. So lepas 5 hari macam tu, ayah pergi balik dekat klinik tu. Ayah cakap kat doktor tu, doktor, ubat yang saya makan ni macam tak berkesan apa-apa je. Macam saya makin batuk teruk ni. Lepas tu doktor pun check lah mendalam. Lepas doktor check mendalam, doktor tanya ayah macam-macam soalan. Lebih kurang 1 jam juga lah doktor tanya sebab doktor rasa macam muskil, macam pelik. Dia pelik dengan badan ayah ni tau. So dia tanya macam-macam soalan sampai pesakit-pesakit kat luar kena tunggu 1 jam sebabkan ayah seorang je. Lepas tu doktor kata, macam ni lah, saya terus terang je lah. Selalunya demam ni seminggu je. Seminggu akan baik. Tapi kalau lebih dari seminggu tak baik-baik ni, saya rasa badan awak tak kena. Jadi dia kata, saya tak dekat klinik saya tak ada mesin untuk cek awak mendalam. Jadi saya rekomenkan awak pergi hospital. Ke hospital ada macam-macam lagi alat-alat yang boleh ni kan, boleh cek pesakit kan. Doktor tu kata, saya syak memang ada sesuatu kat badan awak. Dan demam ni bukan demam biasa-biasa. So ayah pun okay, esok pergi hospital lah. So malam tu ayah pergi macam lepak-lepak rumah kawan sekejap. Lepas tu lepak rumah kawan tu, mak kepada kawan ayah tu terdengar ayah batuk. Lepas tu makcik tu tanyalah, tak sihat ke? Dah berapa lama batuk? Seolah-olah macam makcik tu tahu yang batuk tu batuk santau.
Lepas tu ayah cakap, "Cik, dah lama ni demam. Makan ubat tak baik-baik juga ni. Esok baru nak pergi hospital." Sebab tadi pergi check dekat klinik doktor pakar. Doktor tu kata kena pergi hospital esok. Lepas tu makcik tu kata, "Maaf lah makcik nak cakap ni. Makcik bukan nak pandai-pandai, tapi batuk kau ni lain macam. Ni bukan batuk biasa. Kau pergi juga mesti kena tahan ubat. Tak akan tahan sebab suspek TB." So makcik tu katalah, "Cuba tanya-tanya mak, tak mana-mana orang yang pandai berubat santau semua ni." Yang macam santau, macam tak terfikir tau santau. Sebab ayah tahu memang santau tu apa, dan ayah punya mak, which is nenek Kama, memang selalu kena dengan santau ni. Tapi macam macam tiba-tiba tau, tak ada orang yang gaduh ke musuh ke apa, tak ada. Tiba-tiba ayah kena santau, dan benda ni dah bertahun-tahun. Waktu tu ayah rasa 50-50 tau. So ayah cakap dengan makcik tu, "Tak apalah, saya pergi check dulu. Kalau tak baik-baik juga, saya pergi hospital." Ayah bagi tahu nenek Kama kan. Nenek Kama dia jumpa seorang makcik ni yang pandai berubat dekat kampung tu. Lepas tu esoknya malam tu juga diorang pergi jumpa makcik yang pandai berubat tu. So umur dia dalam lingkungan 70-an. Panggil nenek jugalah kan. Lepas tu dia datang, ayah cerita lah pasal ayah punya simptom-simptom santau tu. So macam nak minta berubat je lah kan, nak minta check. Lepas tu nenek tu kata, "Minta maaf, nenek tak buat berubat ni malam-malam. Nenek selalu buat pagi-pagi." So nenek tu suruh ayah pergi datang esok pagi. Ayah nak balik tu, nenek tu kata, nenek tu bagi ayah minum air dulu tau. Air tu dia rendam dengan air panas. Dia bagi air akar kayu. Akar kayu suruh ayah minum. So ayah pun minum. Memang tak sedap lah kan. Rasa dia korang pun boleh imagine kan. Lepas tu balik tu, ayah boleh tidur dengan sangat lenanya. Ayah dah tak batuk, badan ayah dah tak panas. Sebab ayah terjaga pukul 6.30 pagi waktu subuh tau. Ayah terjaga ni, ayah tengok jam ayah pukul 2. Sebab memang selalunya pukul 2 kan benda tu start kan. Tapi bila ayah tengok dah pukul 6.30. So maksudnya ayah dah lepas benda tu. Like first time, korang bayangkan bertahun-tahun benda ni. Setiap hari korang tak boleh tidur daripada pukul 2 sampai pukul 6 sebab korang batuk. So korang bayangkan tiba-tiba ni first time dapat rasa nikmat tidur tu. Lepas saya macam gembira kan. Nenek cakap, "Mak nak jumpa juga makcik yang pandai berubat tu sekarang." Lepas tu nenek makcik tu kan kata suruh datang pagi-pagi kan. Tapi pukul 6.30 lepas subuh tu juga ayah pergi rumah makcik tu. Lepas tu makcik tu terkejut lah. Kenapa datang ni? Makcik pun tak solat subuh lagi ni kan. Dia tu suruh ayah tunggu sekejap kan. Lepas tu dalam pukul 7 macam tu, makcik tu berubat ayah. Ayah cakap lah ayah dah rasa sihat apa semua kan. Lepas tu makcik tu kata, sabar dulu, benda ni bukan boleh sekali macam tu. Maksudnya berubat ni dia tak boleh putus. Dia ada cara dia lah. Dan dia ada juga pantang larang dia. So nenek tu bagi ayah minum air masak, air mineral berliter-liter supaya nak suruh ayah muntah kan. So ayah minum dah sampai berapa botol, still tak muntah-muntah. So nenek tu suruh masukkan tangan dalam mulut lah supaya nak muntah kan. Ayah buat, lepas tu baru muntah. Lepas tu dah keluar macam-macam. Dan makcik tu tengok, cuba tengok kamu muntah tu. Nampak tak? Nampak kan? Lepas ayah macam, nampak apa? Sebab apa yang ayah nampak memang muntah biasa. Ada kahak semua kan. Tapi makcik tu dia nampak benda lain tau. Makcik tu dia nampak ada macam benda-benda tak sepatutnya lah. Ada rambut, ada paku macam tu. Pasal ayah waktu tu memang tengah gembira. So memang mengiyakan je lah apa yang nenek tu cakap. Nampak macam tu kan. Lepas tu nenek tu kata, nenek tu adalah bagi macam ubat, minum air ni, jangan makan ni, jangan makan tu, macam tu. Lepas tu lama kelamaan tu ayah makin bersih. Muka ayah makin nampak lah daripada cengkung tu dah ada isi. Lepas tu dah boleh tidur. Dah start selesa lah. Lepas tu ayah dah seminggu sebelum macam tu, ayah dah tak jumpa lah makcik tu sebab dah sihat kan. So memang dah lupa pasal benda-benda yang ayah kena buat, kena jumpa makcik tu semua. Tu sekali diorang terjumpa tau kat pasar. So makcik tu macam nak pandang ayah macam nak marah tau. Macam kenapa tak datang rumah kan. Sebab sepatutnya ayah kena putuskan perubatan tu. Macam dia ada cara dia lah. Rupanya makcik tu kata makcik tu kena kacau teruk kat rumah dia. Kena kacau teruk dengan benda tu kan. Sebab kenapa benda tu marah. Kenapa makcik tu tolong ayah. Kenapa makcik tu berubat ayah.
So makcik tu kena teruk lah. Sebab tu makcik tu marah dekat ayah. Benda ni macam tak boleh macam tu je. Dia ada cara dia. Dia ada cara nak putuskan ubat tu semua. And tahu siapa yang bagi santau ni. Dan dia sebenarnya tak ada kena-mengena dengan ayah. Dia sebenarnya memang ada niat jahat dengan keluarga ayah. Dengan nenek Kamar, Atuk Kamar. Dan sebenarnya Atuk Kamar meninggal. Punca Atuk Kamar meninggal dunia pun disebabkan santau-santau ni. Nenek Kamar pernah sampai buta sebabkan santau ni. Ada satu kampung tak percaya nenek Kamar buta. Lepas tu dia nak hantar dekat anak-anak dia pula, which is ayah Kamar, adik ayah Kamar. Tu banyak lagi Kamar nak cerita dalam next episode. Akhirnya orang yang bagi santau tu dia mati tau. Dan mati dia sangat dahsyat. Kamar akan cerita lepas Kamar dah cerita macam mana Atuk dengan nenek Kamar kena santau tu. Episode ni Kamar nak cerita pasal ayah dulu, okay? Cerita yang kedua, dia bukan santau tapi orang buat. Masa ni ayah dah kahwin dah, mak pun dah lahir dah. Lepas tu, waktu tu ayah baru lepas cincin. Dulu ayah kerja dengan syarikat rokok. Ayah ingat nak kerja lagi, nak buat bisnes. So ayah fikir ayah nak buat murtabak. Kisah ni pasal orang dengki dengan ayah punya perniagaan murtabak ni. Itu setiap kali ada bazar Ramadan, kita orang ada niaga murtabak. Kadang-kadang Kamar ada tolong juga, adik-adik Kamar ada tolong juga untuk niaga kan. Itu waktu bulan Ramadan tu, murtabak kita orang memang selalu je habis tau. Satu hari ni tiba-tiba ayah rasa macam ayah tak nak kerja tau. Rasa malas sangat, rasa penat. Lepas tu ayah macam rasa nak berhenti, nak cuti hari ni. So ayah biarkan pekerja ayah kerja dekat stall tu, dekat gerai tu, dan ayah balik sebab ayah nak rehat. Tapi ingatkan benda ni sehari je. Macam yelah normal lah kita penat kan nak cuti satu hari. Tapi ayah jadi malas sampai seminggu tau. So ayah pun pergi kerja lepas seminggu tu. Ayah paksa lah push diri ayah pergi kerja. And then ayah tengok macam dah berkurang, sales makin drop. Macam dah tak ada orang. Orang tu ada je, orang lalang-lalang banyak. Tapi tak ada seorang pun yang beli murtabak ayah. Dah seminggu macam tu, ayah terjumpa dengan kawan ayah. Terserempak lah. Kawan ayah yang berniaga jugalah dekat kawasan situ. Dia macam cakap, dia jumpa kata, lama tak nampak kau bila nak buka gerai, dia kata kan. Lepas tu ayah cakap, ayah pelik lah macam, aku buka je gerai setiap hari. Lepas tu dia pelik macam, dah seminggu lebih dah aku tak nampak gerai kau buka ni. Tutup je tengok. Padahal kita orang macam selalu datang juga nak kemar-kemar tolong-tolong kan. Tapi memang waktu tu tak ada orang langsung yang datang kedai kita orang. Tapi orang lalu-lalang banyak je. So rupa-rupanya sebenarnya orang lain, orang luar selain keluarga Kamar nampak kedai ayah ni tutup tau. Dia orang nampak gelap. Lepas tu memang nampak tak ada orang, tutup. Lepas tu ayah jadi pelik. Ayah rasa macam kena buat orang ada orang buat benda ni kan. So ada pekerja ayah waktu tu kemenkan ayah seorang ni tau. Macam katanya boleh berubat lah. Dan kita orang tak expect orang berubat tu adalah bomoh. Okay, kita orang tak expect. So ayah pun macam dengar dia lah cakap dia okay lah. Sekali makcik tu dia seorang makcik. Makcik tu kata lah, dia kata sediakan bunga ni, bunga tu, daun ni, daun tu. Macam-macam dia suruh sediakan. So rumah Kamar memang banyak pokok. So memang cabut dari situ je lah, senang kan. Sudah sediakan. Sekali nenek tu masuk. Dia makcik tu masuk dengan ada pembantu dia perempuan. Waktu diorang masuk tu, kita orang macam dah start pelik. Sebab kita orang yang kan ustaz yang nak berubat-ubat macam tu kan. Tapi makcik, dan dia tak pakai tudung lah waktu tu. Kita dah pelik macam, siapa budak ni kan. Lepas tu ramai-ramai lah adik-adik Kamar duduk. Waktu tu Kamar macam darjah lagi kot, tak ingat darjah berapa. Lepas tu kita orang duduk kat depan sekali kan, bentang tikar semua. Makcik tu dia duduk. So dia ambil kain, dia minta kain batik kat mak Kamar atas kepala macam ni. Bayangkanlah ni kain batik Wow, mencik lah warna ni. Lepas tu dia letak macam ni. Astaghfirullahaladzim. Contoh nak bagi korang gambaran. Tak risau, ada kakak Kamar teman kat sini. Macam tu kan, macam baca-baca bawah-bawah macam tu. Lepas tu kakak Kamar semua lari tau. Diorang semua masuk dalam bilik. Sebab tak nak tengok benda-benda macam tu lah. Takut kan. Lepas tu diorang semua lari masuk bilik. Kamar pernah ikut lah macam, sekali nak ikut, tiba-tiba mak Kamar kat sebelah dia tarik tangan tau. Dia macam, sebab yang lain semua dah pergi, Kamar seorang je yang mak Kamar sempat tahan supaya jangan pergi. So mak Kamar suruh Kamar teman mak
kat situ kan. So kau macam Allah. Dia baca-baca sekali, dia buka kain tu. Lepas tu dia terus macam ni. Letak kain kat tepi. Dia jadi macam berubah karakter tau. Macam dia jadi seorang nenek. Dan suara dia pun berubah. Lepas tu dia panggil ayah sini kan. Lepas tu dia kata, dia suruh ayah makan. Dia makan sirih. Kunyah-kunyah. Lepas tu dia hembus kat belakang ayah tau. Hembus. Macam ni tahu waktu kamar kecil-kecil kamar ingat tu darah. So kamu macam percayalah. Ush, darah belakang ayah kan. Kenapa dia buat macam tu kat ayah kan. Lepas tu waktu tu kamu macam fikir tak suka gila lah makcik tu. Dan hati kamu macam nak cakap benda tu. Tapi kamu takut dia boleh baca fikiran kamu waktu tu. So kamu pandang dari jauh, kamu macam nak cakap tapi kamu istighfar je tau. Macam Astagfirullahaladzim macam tu kan. Sebab takut dia baca fikiran kamu. So tengah takut-takut tu macam kamu cuba pandang tempat lain kan, sebab tak nak fikir apa-apa. Tiba-tiba makcik tu panggil kamu. Nenek tu panggil kamu di sini. Senyum-senyum macam tu yang panggil macam tu. Lepas tu kamu macam buat pandang tempat lain. Tiba-tiba mak kamu, pergi. Lepas kamu macam pergi je lah kan, dah mak suruh. So pergi. Sekali dia suruh lunjurkan kaki tau. Lepas tu dia urut kaki kamu. Waktu tu sejuk gila kaki kamu. Yelah takut kan. Dia pegang. Dia sengih-sengih kat kamu. Dia senyum macam tu. Lepas tu dia kata dekat mak ayah kamu, dia ni ada penyakit ni. Penyakit luaran. Dia kata, so jangan risau, bukan penyakit dalaman. So maksudnya penyakit dalaman tu maksudnya penyakit yang tak boleh ubat dengan doktor. Maksudnya penyakit yang kena berubat dengan orang lain. Dan penyakit luaran tu maksudnya boleh berubah dengan doktor macam tu lah. Aku macam, sudah dah penyakit apa pula lah nenek cakap aku elok je ni. Masa memang tak percaya langsung apa nenek tu cakap. Sampai satu ni, nenek tu cakap kat mak kamu, nanti lepas habis berubat ni, pakaikan dia cincin permata biru. Dia sebut permata biru. Waktu tu kamu ingat lagi, kamu daripada bawah atas sampai bawah pakai baju warna biru. Baju tidur warna biru, tudung warna biru. So kamu ingat dia memang minta permata warna biru. So dalam hati kamu waktu tu, yes, pakai cincin. Yelah waktu kecil-kecil kita suka benda-benda perhiasan kan, barang-barang kemas. So kamu sukalah aku kena pakai cincin waktu tu baru darjah berapa. Sekali esok lama tu, kamu tanya mak kamu kan, mak bila nak beli cincin? Lepas tu tiba mak kata, apa tak payah fikir tu. Itu dia nak hantar saka tu. So kamu cerita kerja hantar saka tu apa pula? So kamu baru tahu rupanya makcik tu suruh mak kamu pakaikan cincin permata biru sebab dia nak hantar saka dia dekat kamu. So habis tu kamu tanyalah mak dengan ayah kan, macam kamu tanyalah mak, kenapa ayah panggil orang tu untuk berubat kan? Kenapa? Dia nampak macam pelik kan? Lepas tu mak katalah ayah sebenarnya ikut je pekerja dia tu cakap, tapi ayah tak percaya pun apa benda dia buat. Dan memang tak boleh nak percaya langsung. Sebab selepas tu benda tu berlaku je tau. So nenek tu memang nak hantar saka sebenarnya. Sebaik. So last sekali ayah terpaksa tutup kedai tu. Ayah terpaksa stop niaga murtabak sebab kan disebabkan orang-orang yang dengki, busuk hati ni. So ayah berhenti murtabak. And dah tak adalah benda tu tak adalah ganggu keluarga lah. Dia cuma ganggu perniagaan tu je. So nampak sangatlah orang dengki kan. So terpaksa tutup. Kamu rasa video ni dah panjang, kamu tak nak panjangkan lagi, kamu akan cerita dekat next episode. Sebab ini antara kisah yang kamu alami tau. Kamu alami sebab banyak sangat kisah kat keluarga kamu ni. Tapi waktu tu ada yang kamu belum wujud lagi, ada yang kamu macam baby lagi kecil-kecil, so tak faham sangat. Jadi yang cerita hari ni antara yang kamu tengok depan mata kamu sendiri tau. So please stay tuned next episode. Dan bagi yang belum subscribe, please hit the subscribe button below and turn on the notification bell supaya korang tak miss video kamu. So see you in my next video. Bye.